Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofi bin Ismail. Nombor metrik 276572. Okey, untuk subjek perlembagaan Malaysia. Okey, tajuk yang akan saya terangkan adalah tentang hala tuju dan cabaran institusi raja di Malaysia. Okey, untuk pengenalan, sejarah Melayu telah menyebut bahawa sesebuah negeri akan wujud sekiranya wujud ketuanya sebagai seorang raja. Tanpa seorang raja yang diterima oleh rakyatnya sebagai berdaulat, maka tidaklah terbentuk sebuah kerajaan dan negeri yang dianggap sebagai satu entiti pemerintahan yang boleh menguruskan masyarakat yang terdiri daripada rakyat jelata yang akan bernaung di bawahnya. Okey, raja menjadi katalis kepada kewujudan kerajaan dan negeri yang dinamakan sistem pemerintahan raja mutlak. Okey, dalam sistem politik Melayu Islam yang diamalkan, raja juga merupakan sumber dan pusat kuasa. Rajalah yang membentuk adat istiadat pemilik kerajaan serta berdiri teguh mempertahankan imej negara Islam dalam sesebuah masyarakat yang harmoni dan mengamalkan undang-undang syariah Islam. Okey, dalam perlembagaan Persekutuan Malaysia mengandungi banyak perkara yang menunjukkan kedudukan bidang kuasa dan keistimewaan raja-raja Melayu di peringkat persekutuan, antaranya dari kedudukan, bidang kuasa, keistimewaan dan kedaulatan raja-raja Melayu sebagai ketua negara dan negeri. Okey, peranan institusi Raja Melayu dalam memelihara kedudukan Islam. Okey, peruntukan yang telah ditetapkan dalam perkara yang membabitkan Islam yang terkandung dalam perlembagaan adalah seperti perkara 3, perkara 8, perkara 11, perkara 12, perkara 121/1A tidak boleh dipindah atau dibuang tanpa kebenaran persetujuan bersama daripada Majlis Raja-Raja Melayu. Okey, perlembagaan telah menetapkan juga baginda untuk menjaga kesucian agama Islam, walaupun perlembagaan tidak menetapkan Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua agama bagi seluruh persekutuan. Walaupun baginda tidak dilantik sebagai ketua agama bagi seluruh persekutuan, baginda juga mempunyai tanggungjawab untuk melindungi dan memastikan agama Islam terbela. Okey, dan peruntukan Islam ini terjamin sekalipun apa yang berlaku, kerana untuk memindahnya memerlukan kepada sokongan majoriti lebih 2/3 di Parlimen dan perkenan Yang di-Pertuan Agong. Okey, British juga telah bersetuju bahawa raja-raja Melayu mesti menerima nasihat Inggeris dalam pentadbiran negeri kecuali melibatkan adat istiadat agama Islam. Okey, di sini seterusnya pelaksanaan di Malaysia. Okey, Malaysia adalah antara negara di dunia yang masih mengekalkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan dan ianya masih digunakan pakai sehingga ke hari ini. Institusi raja di Malaysia merupakan satu institusi tradisional yang sedia ada sebagai panduan sistem pemerintahan dan pentadbir sesebuah kerajaan Melayu yang lama. Okey, perubahan juga telah berlaku dalam sistem pemerintahan daripada sistem mutlak kepada sistem raja berperlembagaan. Okey, dalam sistem raja berperlembagaan ini semua tindakan raja mestilah bertanyakan kepada menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri sendiri pada peringkat persekutuan yang akan memberikan pandangan kepada Yang di-Pertuan Agong kecuali dalam beberapa perkara yang disebut sebagai kuasa budi bicara. Okey, sebelumnya kita lihat bagaimana kebijaksanaan agung dalam menyelesaikan kemeluk politik. Okey, pertemuan Yang di-Pertuan Agong dengan beberapa pemimpin parti untuk meminta pandangan
bagi pelantikan calon Perdana Menteri merupakan satu tindakan yang sangat tepat. Banyak pihak melihat kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong terselah dalam menyelesaikan kemeluk politik yang berpanjangan dan dilihat seperti tiada jalan penyelesaian. Baginda juga telah mengenal pasti calon yang terbaik untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ketika itu, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, dalam pertemuan yang berlangsung itu telah banyak memfokuskan kepada perbincangan mengenai perkembangan semasa dan hala tuju negara ketika itu, khususnya pelaksanaan proklamasi darurat dan pemasyuran ordinan darurat dalam usaha untuk menguruskan pandemik COVID-19 yang sedang melanda dunia pada ketika itu, turut melibatkan negara kita. Kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong amatlah diperlukan bagi memastikan negara kita berada dalam keadaan terbaik untuk menentang wabak pada ketika itu. Okey, seterusnya yang di-Pertuan Agong dia turut mengulangi pandangan rakyat tidak wajar dibebankan dengan kemeluk politik yang tidak berkesudahan semasa negara sedang bergelut menghadapi isu kesihatan dan keburungan akibat daripada pandemik COVID-19 yang melanda negara. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang kepentingan institusi raja di Malaysia ini. Okey, selain daripada kuasa dan peranan, kedudukan institusi raja juga turut dijamin oleh perlembagaan. Antaranya ialah walaupun ahli Dewan Parlimen mempunyai kebebasan untuk membuat apa-apa penyataan berkaitan Raja-Raja Melayu, namun mereka tidak boleh sesuka hati untuk menganjurkan atau mencadangkan pemanfaatan institusi raja dalam apa jua prosiding parlimen. Okey, walaupun ahli Dewan Parlimen mempunyai kebebasan untuk membuat apa-apa penyataan, tapi diorang ni tidak boleh sesuka hatilah untuk mencadangkan pemanfaatan institusi raja dalam apa jua prosiding parlimen. Okey, raja telah diterima sebagai simbol perpaduan menerusi perlembagaan persekutuan dalam menjaga kedudukan orang-orang Melayu tanpa mengabaikan kedudukan dan kepentingan bangsa lain. Okey, seterusnya pada masa inilah institusi raja dilihat sangat penting sebagai pelindung dan pengekat identiti dan cara hidup walaupun kerajaan silih berganti di parlimen. Okey, institusi raja di Malaysia ni sangat penting untuk memelihara dan dikekalkan sebagai pelindung kesinambungan identiti dan cara hidup budaya masyarakat Malaysia yang masih kekal aman dan harmoni. Okey, akhir sekali kesimpulan. Okey, daripada apa penerangan yang telah saya buat, okey, dapatlah disimpulkan bahawa perubahan perlu dilakukan dalam institusi raja bagi memastikan kelangsungan tradisi institusi raja ini dapat dikekalkan bersesuaian dengan kehendak semasa dan peredaran zaman yang dilihat semakin mencabar. Okey, walaupun kedudukan institusi raja dalam perlembagaan dan sistem perundangan negara dilihat berada pada kedudukan yang masih sesuai, tapi kita tidak boleh mengharapkan apa yang ada dalam undang-undang itu tidak boleh ditukar. Okey, yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja merupakan tembok pertahanan yang kita miliki di negara ini kerana mereka merupakan harapan serta lambang perpaduan yang bukan dipilih secara politik dan terkecuali daripada sebarang politik. Okey, sekian, terima kasih.